Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tercinta, dan moga-moga kita sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah. Kita teruskan pengajian kitab Hidayatus Sibyan karangan ulama kita, tok guru kita, iaitu guru Tuan Guru Tuan Guru Husin, ataupun Tuan Husin Kedah. Jadi insya-Allah kita sambung sebab yang menghilangkan nama ain mutlak. Ayat mutlak ni boleh bertukar menjadi ayat lain. Ayat mutlak ni makna dia ayat yang tak ada kaitan dengan apa-apa, ayat hujan, ayat laga. Jadi ada banyak isu moden, isu baru kerana zaman berubah. Jadi insya-Allah kita kupas sikit sebanyak pagi ni tentang isu-isu yang mungkin baru yang ada dalam kehidupan kita hari ini. Maklumlah kitab-kitab yang ditulis itu kitab lama. Kitab ni pun ditulis kita kata dalam sekitar tahun 22, tahun 1922. Jadi mungkin ada isu moden, isu terbaru dalam masalah ayak dan sebagainya, penyakit dan sebagainya. Bukan dia statik, dia berkembang. Isu manusia ni dia berkembang. Sebab tu fiqh dia berkembang. Fiqh bukan jumud. Fiqh ni dia adalah satu ilmu yang berkembang. Sebab yang menghilangkan nama ain mutlak. Sebab yang menghilangkan nama ayat tu tak jadi ayat mutlak dah. Dan hilang nama ayat mutlak pada segala ayat yang tersebut itu dengan salah satu pada 3 sebab. Ayat mutlak tu dah tak jadi ayat mutlak dengan 3 sebab. Pertama, sebab mencampuri akan dia oleh benda yang suci, yang tiada jadi ia daripada ayat, dan terkaya ayat itu daripadanya akan sebagai bercampur yang tidak boleh dibeza akan dia daripada ayat, seperti sabun dan ayat mawak dan garam bukit, dan mengubah ia akan ayat pada sifatnya akan ubah yang banyak sekira-kira hilang padanya nama ayat mutlak dan dinama akan dia ayat sabun, ayat mawak dan ayat garam jua. Maknanya ayat tu dia dah bertukar lah. Pasal kita buh sabun ke dia, dah bertukar. Ayat tu dah bertukar daripada ayat tawak jadi ayat garam. Saya dia bukan ayat garam, tak mesin. Tapi kita pergi bubuh garam kat dia, maka jadilah ayat mesin. Lainlah ayat laut. Ayat laut memang mutlak, memang dia asal dia mesin. Jadi bila kita mengubah ayat tu, asal ayat tu tawak, kita ubah dia jadi manih, maka ayat tu tak dikira sebagai ayat mutlak. Dia berubah.
Siapa ubah dia? Kita yang ubah dia. Kita pergi bubuh garam, kita pergi bubuh yang bagi bubuh campur dengan air mawar ke, bubuh daun sebagainya, nak bagi dia bau, wangi sebagainya. Maka kita telah mengubah air mutlak menjadi air sabun. Air mutlak menjadi air garam. Air mutlak menjadi air gula. Maka air yang telah berubah tadi tak boleh kita jadikan sebagai alat bersuci. Dia suci tapi tidak boleh menyucikan. Baik. Yang kedua, sebab dipakai akan dia pada basuh fardu, pada uduk dan pada mandi. Dan tiada perhimpunan dua kolah. Maka ayat yang dua bahagi ini suci dirinya, tiada mencuci yang lain. Tiada menyuci bagi yang lainnya. Baik. Ayat tu kita ambil uduk. Ayat yang menitik tadi ni, ayat yang meleleh daripada bekas kita basuh muka, bekas kita mandi. Ayat tu nama dia ayat musta'mal. Ayat mutlak yang telah berubah menjadi ayat yang telah digunakan. Musta'mal tu telah digunakan. Sebab tu kalau kita nak kata kereta yang terpakai, sayyaratul musta'malah, yang musta'mal, yang telah diguna, yang telah dipakai, musta'malah. Baju saya ni baju terpakai, baju bandel, kita kata al-musta'mal, al-malabisul musta'malah, baju yang telah dipakai, musta'mal, makna yang telah dipakai. Ayat yang telah dipakai untuk mengambil wuduk, atau untuk membasuh najis, atau untuk membasuh apa-apa benda yang untuk mandi. Dia kata ni alat yang digunakan untuk basuh fardu, benda fardu. Kita nak kena basuh, kita guna. Kita nak fardu lah, kalau maknanya kita ambil uduk tu fardu, kita mandi fardu, fardu uduk, fardu mandi. Itu juga kita basuh najis, kita basuh kotoran dan sebagainya. Itu sebuah ayat al-musta'mal, ayat yang telah digunakan. Maka ayat ni dia mungkin suci. Ayat ni suci. Masa kita ambil uduk, bukan ada najis apa dekat tangan kita. Kita basuh tangan tu bukan kita basuh tangan, kita basuh dosa-dosa yang ada di tangan. Cuma bila dia kena tangan kita, tangan kita tak ada najis. Jadi ayat yang menitik, yang turun daripada ayat tangan kita ni tadi, ayat tu bersih tapi tak boleh dibuat bersuci. Tak boleh dibuat bersuci. Baik. Yang ketiga, sebab jatuh di dalam najis, sekurang-kurangnya ada kelihatan pada mata orang yang pertengahan, padahal air itu sedikit. Air tak sampai 2 kolah. Air tu sikit. Air tak sampai 2 kolah, air tu sikit saja. Jadi jatuh najis dalam air tu. Artinya sekurang-kurangnya berdokolah, jadi najislah ia dengan semata-mata terkena najis yang tersebut itu. Jadi air tu jadi najis. Sebab apa? Sebab ada najis dalam dia. Dia tak suci dan tidak boleh menyucikan. Dia tidak suci dan tidak boleh menyucikan. Beza hak tadi. Hak tadi suci tapi tak boleh menyucikan. Yang ni diri dia sendiri pun tak cuci, tak bersih. Macam mana dia nak bersihkan orang? Sebab air tu sendiri tak bersih sebab jatuh najis. Isu-isu terbaru yang mungkin kita tanya. Ada orang tanya,
Ya, isu ni tak wujud pada zaman yang dahulu. Dulu orang tak ada pakai aircon. Lah ni orang pakai aircon. Aircon di rumah pun berlambak lah. Dulu aircon ni dekat jabat ya. Dulu lah 30 tahun 40 tahun yang lalu. Tapi kalau 100 tahun yang lalu, kalau 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, mana ada aircon. Jadi tak timbullah ayak yang menitih daripada aircon. Korang tanya dia kumpul-kumpul dapat steamer. Kumpul-kumpul dapat steamer. Macam mana dengan ayak aircon tu? Ayak mutlak ke tak? Isu ni baru timbul. Pasal apa baru timbul? Pasal dulu 500 tahun tak ada benda ni. Itu yang kata fiqah kena berkembang. Fiqah dia tidak boleh statik, tak boleh jumut. Dia kena berkembang mengikut keadaan semasa untuk menanggani hukum hakam bagi zaman tu. Dan zuruh keadaan kena baca maslahah. Sebab itulah perlu kepada majlis fatwa, perlu kepada para alim ulama yang berijtihad. Pintu ijtihad tak boleh tutup. Kalau pintu ijtihad tutup, maka seolah-olah menutup ruang hukum. Sedangkan umat berubah. Dulu naik unta, lah naik kereta. Dulu kereta Proton Saga, hak yang lama, Morris Minor. Mungkin Volkswagen lama, lah ni Volkswagen baru. Manusia berubah. Dulu tak ada lebuh raya, lah ni ada lebuh raya. Jadi semua ni berubah, maka fiqah juga melihat kepada keadaan dan juga suasana masa, maslahah manusia yang perlu ditangani. Dulu tak ada COVID-19. Dulu orang tak tahu macam mana penyakit tu berjangkit. Jadi nak tutup masjid, nak suruh orang jangan sembahyang Jumaat, bukan suatu yang mudah. Nak buat satu, nak keluarkan satu hukum, nak keluarkan satu fatwa, dia perlu melihat kepada keadaan, melihat kepada maslahah. Siapa yang tak boleh pergi masjid ni? Sedangkan di Maidin boleh pergi, masjid tak boleh pergi. Kita dengan simplistik, dengan cara fikir mudah, lepas tu dengan emosi tak tentu pasal, maka kita pun blame, kita pun kata dekat orang-orang agama, majlis fatwa, keluarlah kata-kata sumbang, seolah-olah dialah tahu segala-galanya. Tak boleh macam tu. Majlis fatwa akan melihat kepada maslahah yang lebih besar dan sebagainya. Balik kepada cerita yang aircon tadi. Samalah. Dulu tak ada. Ratus tahun yang lalu tak ada. Zaman Imam Nawawi tak ada. Zaman Syekh Ramli tak ada. Zaman Ibn Hajar tak ada. Jadi zaman tu tak ada cerita pasal aircon. Yang mereka cerita pasal ayak embun. Ayak embun tu kena kumpul ayak embun tu. Kemudian ayak embun ni baru boleh guna. Larat-larat kita nak himpun ayak embun tu. Itu cerita zaman dulu mereka nampak ayak embun. Mereka tak nampak ayak aircon ni. Maka datang para saintis membantu kepada para ulama untuk faham ayak ni apa dia. Macam mana yang boleh terbentuk ayak. Maka dengan bantuan ahli sains, alhamdulillah, para ulama lebih faham tentang sesuatu hukum yang nak dikeluarkan. Ya mungkin pada 100 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, tok-tok guru kita tidak nafikan tok-tok guru kita alim-alim Melaka. Tetapi dia tidak tahu keadaan maslahah zaman hari ini dan benda yang sedang berlaku hari ini. Oleh itu, maka perlu kepada fatwa baru tentang ayak aircon tadi. Sebab dia bukan ayak embun. Dia bukan ayak hujan. Dia bukan ayak telaga. Dia bukan ayak matahari. Dan dia nak dikategorikan sebagai ayak mutlak tang mana? Dia bukan turun daripada langit. Dia turun pada aircon kita.
maka perlulah kepada fatwa baru, perlulah kepada kajian baru, perlulah kepada ijtihad baru. Dan dibantu dengan ilmu sains yang mungkin mufti tak mengaji, saya tak mengaji sains yang lebih mendalam. Maka orang sains tolong cerita. Akhirnya keluarlah fatwa mengatakan bahawa ayat ekon itu boleh digunakan, dikira sebagai ayat mutlak juga. Seperti ayat embun. Nah, itu contoh. Begitu juga tentang masalah ayat yang dikitar semula. Isu tu mungkin tak timbul kepada kita di Malaysia. Pasal kita ayat banyak, alhamdulillah lah, ayat Sungai Muda ada, ayat Sungai Qayan ada, ayat Sungai Perak ada, sekitar sungai berlambak-lambak, ayat banyak. Alhamdulillah. Kerana kita berasa banyak sangat ayat dekat negara kita ni, banyak sangat sampai kita sanggup buat perjanjian dulu. Zaman dulu lah, orang tua-tua kita dulu nak buat macam mana, mereka pun tak fikir panjang, mereka pun tak sangka lah jual ayat murah dekat Singapura. Berapa sen ni dulu berasa ayat banyak kan. Lah ni orang krisis ayat tak cukup. Bila hujan tak ada 2, 3, 4 bulan, mula dah kalut. Sedangkan sungai berlambak-lambak. Nah, mungkin perubahan. Itu kata perubahan. Maka macam itulah juga, bila kita cerita pasal ayat tadi ni, maknanya kalau hari ni di Singapura, negara tu kecil. Sungai pun tak ada banyak mana, tak tahulah. Ayat ni tak ada. Maka dia telah menjadikan ayat kitar semula. New water bagi. Ayat baru. Ayat yang telah diperbaharui. Dengan sistem penapisan, penyuringan ke wallahualam, dia tapih balik pun semua ayat hak tadi ni telah digunakan untuk mandi, ayat yang digunakan untuk bersihkan najis lah apalah semua, dia takung balik, dia proses-proses, dia keluar balik ayat baru. Dia guna balik ayat tadi, hak kotor dibuang, dia bersih, dia ambil yang bersih, dia keluarkan yang kotor. Dia buat sistem memisahkan kotoran dalam ayat. Boleh guna ada ayat ni untuk bersuci. Takkan nak guna balik kot. Ayat bilik mandi mungkin dah orang tu kencing dalam bilik mandi ke apa ke, wallahualam. Ya, tak kira lah. Makna dia cuci balik. Boleh guna dah ayat ni. Kita Malaysia tak ada lah ayat tu. Kita guna ayat sungai apa semua. Tak apalah. Di Singapura, dia tak cukup ayat. Dia kena import daripada Johor ayat. Jadi dia kena save. Dia kena jimat. Maka ayat yang diproses telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Singapura sebagai suci. Ayat mutlak. Sebagai suci dan menyucikan. Ni cerita baru. Benda ni tak boleh. Orang dulu tak terfikir. Tak terfikir pun kata, nak guna ayat balik sebagainya. Ayat yang kita kencing, kita dah mandi apa semua, masuk takung balik, pergi proses balik apa semua ni. Apa cerita ni? Orang dulu 100 tahun yang lalu, 60-70 tahun yang lalu, mereka tak boleh fikir benda tu. Mereka tak sangka benda realiti kita lah ni. Terutama di Singapura. Ya, apatah lagi masa tu Singapura masih lagi dalam tanah Melayu. Berapa tak sangka akan jadi Singapura satu negara yang berasingan. Jadi ini yang kita kata isu-isu baru yang mungkin timbul dalam kehidupan kita hari ini. Jadi bila kita baca kitab tua macam ni, kita baca kitab Jawi yang ditulis 80 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, kita jangan terikat dengan apa yang ditulis saja, tetapi kita perlu melihat isu-isu baru yang mungkin timbul dalam negara kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita. Baik. Jadi, basicnya kita faham, ayat bila dia jatuh najis, maka jadilah najis. Ayat tu sikit jatuh dalam timba, tak cukup 2 kolah lah satu timba. Maka kita perlu buang ayat tu kerana ayat tu telah menjadi ayat yang najis.
atau air itu banyak, iaitu sampai 2 kolah. Banyak atau lebih, dan mengubah najis itu akan dia pada sifatnya. Jika sedikit ubahnya, sekalipun jadi najislah ia. Air 2 kolah. Kemudian berubah. Walaupun 2 kolah banyak, tapi berubah. Maka air yang 2 bahagi ini tiada boleh dipakai dan tiada kali kerana ia najis. Berubah bau dia, berubah warna dia, berubah. Dia berubah. Air yang berubah walaupun banyak tapi dah berubah. Berubah bau dah berubah warna, maka air tu dah sudah jadi air najis. Baik. Syah dan barang siapa tiada dapat ia sekali-kali atau didapat air, tetapi ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota uduknya. Orang yang tak dapat air ataupun anggota dia sakit, tak boleh guna air. Macam mana? Atau anggota mandinya yang menegah ia terkena air padanya, maka hendaklah ia tayamum dengan memindah akan debu tanah yang suci, menyucikan kepada sapu mukanya dan 2 tangannya dengan niat tayamum, ganti daripada uduk dan mandi, atau ganti daripada membasuh anggota yang tiada dapat terkena air padanya, diserta akan niat itu dengan pindah tanah pada mukanya dan dikekal akan dia hingga menyapu 1 juzuk daripada mukanya, iaitu dengan beberapa syarat yang disebut akan dia dalam kitab yang panjang-panjang. Ini cerita bab tayamum. Bila kita tayamum, makna dia kita tayamum dengan debu. Debu tanah yang suci, yang bersih. Tak bolehlah debu tanah yang bercampur dengan najis. Debu tanah yang suci. Baik. Kita ambil uduk, kita tayamum pertama kerana tak ada air. 1. Ni kepada anak-anak mawar khususnya, lepas kita habis baca kitab ni, kita ada ujian. Nanti jadi dengar betul-betul. Dengar betul-betul syarahan Nabi ni. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan, semua para pendengar. Tayamum ni, kata kita, jelas dalam kitab ni. Dia kata pertama sekali, tayamum ganti sebab apa? Tayamum sebab apa? Sebab tak ada air. Cari air melilau, air tak ada. Mungkin tak ada kat sini, kita pergi tang lain dan sebagainya, tak ada air. Cari, tak ada air. Maka kita nak sembahyang. Atau kita nak kena mandi junub. Tak ada nak mandi, air tak ada. Maka debu takkan tak ada, mestilah ada tanah. Ambil tanah, katok dia bagi hancur, jadi debu. Kita pun ganti sebab dah tak ada air, kita pun ambil debu tu sapu ke muka. Ambil lagi debu tu, tak ada sekali dah, ambil debu lain pula, tepak sekali lagi, sapu tangan. Lepas tu tepak sekali lagi, sapu tangan. Cukuplah. Bukan bila kata tak boleh mandi, kita nak kena mandi junub, kita ambil debu corah atas badan, sapu habis 1 badan sebab tak mandi. Air tak ada nak mandi. Tak. Tayamum ni kita guna untuk uduk pun sama, mandi pun sama, cuma sapu muka, sapu tangan, 2 tangan. Kaki tak payah, apa tak payah. Tayamum, anggota tayamum cuma 2. Iaitu muka dan 2 tangan. Itu saja. Ya. Itu yang pertama, bila tak ada air. Yang kedua, air ada. Air ada. Air ada. Tapi masalahnya, salah satu pada anggota uduk tu tak boleh kena air. Tak boleh kena air. Contohnya lah, kaki dia luka, dia tak boleh kena air. Tak boleh kena air. Kaki luka, tak boleh kena air. Maka dia tak boleh basuh kaki. Kerana dia tak boleh basuh kaki, dia bertayamum. Maksud dia, tayamum ganti anggota yang tak boleh dibasuh.
ketika wuduk. Maka kita pun ambil tayamum. Sapu muka, sapu dua tangan. Pasal apa kita tayamum ni? Pasal kaki kita tak boleh kena ayak. Itu maknanya. Ayak ada, tapi tak boleh guna. Kerana apa? Kerana kaki kita luka. Kaki kita bahaya, bernanah kalau kena ayak. Yang ketiga, tayamum ganti mandi. Doktor kata kalau dia mandi, mati. Contoh. Ayak ada tak? Ayak ada. Tapi tak boleh guna untuk mandi. Kalau dia mandi, mati. Dia tak boleh sejuk. Contoh. Wallahualam. Jadi ganti mandi ialah tayamum. Tepuk, sapu muka, sapu dua tangan. Sembahyang. Dia tak mandi lagi, junub. Dia tak mandi duduk lagi ni. Tak apa. Pasal dia tak boleh mandi. Mudarat. Itulah 3 sebab yang kita kena tayamum. Faham lah? Baik. Kalau ada soalan boleh tanya. Anak-anak boleh tanya kalau ada soalan. Hadas kecil dan yang bermula barang yang haram atas orang yang berhadas kecil itu 4 perkara. Orang yang berhadas kecil, dia ada benda yang haram yang dia tak boleh buat. Apa dia? Yang pertama, dia kata berhadas kecil itu 4 perkara. Sembahyang fardu atau sunat dan barang yang pada makna sembahyang. Dia tak boleh sembahyang. Dia tak ada uduk, dia pergi sembahyang. Haram. Haram. Bukan jadi bagus, jadi haram balik. Berdosa balik. Ni berdosa tau. Haram ni maksudnya berdosa. Tak ada uduk, pergi sembahyang. Berdosa. Berdosa. Orang yang tak ada uduk, sembahyang fardu. Atau sunat. Sembahyang sunat pun. Dia tahu dah dia tak ada uduk, dia pergi sembahyang juga. Dia malah, tapi dah nak tunjuk ke orang kata dia sembahyang. Satu dosa dia tunjuk ke orang, satu dosa sembahyang tak ada uduk. 2 kali dosa. Dia bukan nak sembahyang sangat, dia sembahyang tu pasal nak tunjuk ke orang kata dia sembahyang. Kena ustaz marah ke apa ke, tak pergi lambat, mampu pilih dia masuk juga sembahyang. Dia tak ada ambil uduk sebab dia tak mau masbuk. Dia tak mau orang marah dia. Dia tak payah ambil uduk, terus masuk main sembahyang. Kerana tak mau marah dengan ustaz, pasal sekali ustaz marah, sembahyang masbuk, dia sanggup Allah marah. Tak boleh. Tak boleh sembahyang dalam keadaan tak beruduk, berdosa. Sembahyang sunat kan, sembahyang fardu kan, sama saja. Atau barang yang pada maknanya sembahyang. Ataupun makna sembahyang. Dia tak sembahyang. Benda tu bukan sembahyang. Tapi dia macam sembahyang jugalah. Apa dia? Seperti sujud tilawah. Sujud syukur. Dan membaca khutbah Jumaat. Sujud syukur. Tak ada uduk nak sujud syukur. Apa sebab? Dalam keadaan dia tak ada ayat sembahyang, dia pergi sujud syukur, dia pergi sujud tilawah. Kemudian baca khutbah Jumaat pula. Khutbah Jumaat. Tak boleh orang tak ada sembahyang, tak ada ayat sembahyang nak baca khutbah. Begitu juga amalan yang bermakna sembahyang. Macam juga sembahyang mayat. Sembahyang mayat tak ada rokok, tak ada sujud. Dia berdiri ya. Dia tak ada uduk, tak boleh. Kena ada uduk baru boleh sembahyang. Makna dia makna sembahyang. Walaupun sembahyang kita baca dah hari itu, sembahyang ni maksud dia bermula dengan takbir, dengan bacaan-bacaan dan af'al yang tertentu, perbuatan diselesaikan dengan salam, makna dengan rokok, sujud dan sebagainya. Sembahyang. Tapi sembahyang mayat dia tak ada rokok, tak ada sujud. Tak ada duduk antara sujud, tak ada i'tidal.
Tapi dia ada makna sembahyang tak? Ada makna sembahyang. Dia ada takbir, dia baca Fatihah, dia baca doa. Maka sembahyang mayat pun kena ada ayat sembahyang. Yang kedua, tawaf. Tawaf. Dilarang bertawaf kalau tak ada ayat sembahyang. Tawaf dan tawaf fardu ataupun sunat. Dua-dua tak boleh buat dalam keadaan tidak ada ayat sembahyang. Buat juga berdosa. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Sentuh Quran dalam keadaan tidak berwuduk, hukumnya haram, berdosa. Yang keempat, menanggung akan dia. Samalah. Pegang Quran, tanggung Quran, tak boleh lah. Itu benda yang haram ketika tak ada wuduk. Jangan duk main ikut dan nak sujud syukur. Jangan duk ikut dan nak sujud tilawah, sembahyang benda apa wuduk pun tak ada, kalut. Tu masalah tu. Main bola, duk tengah main bola, gol, sujud syukur. Dia tengah main bola tu tak kentut apa lah tu. Tak kentut apa, tak apa. Dia sedang ke dia kentut? Sedang lah kot tu. Jadi kalau dia ada yang sembahyang, tak apalah. Pakai seluar pula, seluar panjang elok. Tak apalah. Jangan ikut buat mudah-mudah. Islam tu mudah, tapi jangan buat mudah. Baik. Dan barang yang haram atas orang yang junub itu 6 perkara. Yang berjunub ni pula ada 6. Sebab kadang dia berhadas besar, dia tak boleh buat. Satu, sembahyang mutlaqan. Sembahyang memang tak boleh buat subuh lah. Kalau wuduk pun, kalau keadaan hadas kecil pun tak boleh sembahyang, apatah lagi hadas besar. Tawaf mutlaqan, itu juga tawaf Kaabah. Tawaf Kaabah tak boleh lah. Menyentuh Al-Quran, berhadas besar, tak boleh sentuh Quran. Menanggung Quran, menanggung akan dia, tak boleh. Menanggung akan dia. 5, membaca akan dia jikalau satu huruf sekalipun jika diqasad dengannya Quran. Baca Quran, satu huruf pun tak boleh masa junub. Kalau dia duk ingat dia baca Quran. Cuma lah ni ada tu yang kata tu fiqh ni dia berkembang. Ya. Jadi ada orang katanya macam mana keadaan kalau dia tak mengulang Quran hafal lama-lama tu, macam mana? Contohnya orang haid lah. Orang haid, orang nifas 60 hari. Dia tu hafizah. Kalau dia tak mengulang, maka dia tak boleh. Tak boleh ingat lagi, lupa. Lah ni ada macam-macam cara. Seboleh-bolehnya jangan. Ada macam-macam cara. Kita boleh buka kaset, dengar sambil kita jalankan dalam hati kita bacaan tu. Baca dalam hati tak salah. Baca yang berbunyi ni yang salah. Ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata tak boleh. Tak apalah. Terpulanglah kepada siapa yang dia kerana dia takut lupa, dia nak mengulang cara nak bagi boleh, peganglah pendapat kata boleh. Tapi kalau dia ada cara lebih baik, dijauhkan dengan cara yang lain, iaitu dengan cara mendengar, dengan dia baca dalam hati dan sebagainya. Itu hafazan lama. Hafazan baru memang tak boleh. Hafazan baru memang tak dibenarkan. Tidak ada khilaf benda tu. Kemudian niat berzikir ataupun ungkapan-ungkapan yang sudah menjadi zikir.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Quran. Ayat Quran. Ayat Quran. Jadi kita dalam keadaan berjunuk, kita nak minum air, Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan kita macam tu nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam keadaan haid, kita baca Bismillah. Boleh. Pasal kita tak niat dia Quran. Kita kira memang teruslah hati nak baca Bismillah pasal zikir. Macam biasa sebab benda tu jadi amalan. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Itu semua ayat-ayat Quran. Alhamdulillah. Ayat Quran tu. Kan dia kata dia satu huruf pun tak boleh. Ya, kalau qasad dia sebagai Quran. Tapi kalau dia qasad dia ataupun niat dia tu, dia sunatnya bukan baca Quran, berzikir. Maka boleh. Gitu juga yang keenam, berhenti dalam masjid. Tak boleh. Orang haid, orang nifas, orang junub tak boleh berhenti dalam masjid, tak boleh duduk dalam masjid. Kalau tertakat nak lalu cepat-cepat, tak apalah. Tapi macam contohnya dia duduk dalam masjid, dia mimpi, dia berjunuk dalam masjid. Jadi dia cepat-cepatlah keluar. Makna dia tak boleh duduk, berhenti dalam masjid. Baik. Ni ada beberapa soalan, nanti saya jawab. No? Kita jawab soalan tu kemudian. Baik. Dan barang yang haram atas orang yang haid dan nifas itu 9 perkara. Tadi berjunuk. Haid dia tambah lagi dari 9. Haid dan nifas ni. Pertama, semayang mutlaqan. Tawaf mutlaqan. Menyentuh Al-Quran, menanggung akan dia, membaca akan dia. Yang ini sama. Masuk dalam masjid jika takut menitik darahnya. Masuk dalam masjid haram kalau dia takut darah menitik. Kalau darah tak menitik, dia rakin, dia pakai pad elok, tak menitik, maka dia boleh masuk. Tapi bukan duduk. Masuk lah. Masuk nak ambil apa benda lah, tak kira lah. Makna dia masuk lalu. Kalau dia takut jatuh, tak boleh. Kalau dia takut berditik darah. Kalau dia takut menitik darah, tak boleh masuk. Berhenti dalam masjid memang tak boleh. Makna duduk dalam masjid. Puasa mutlaqan. Puasa pun tak boleh. Tapi kalau orang berjunub tadi, dia boleh puasa. Dia boleh puasa, tapi dia kena mandilah. Contoh, dia berjunub malam, dia bersama dengan isteri dia malam. Terkejut jaga, subuh lah. Dia boleh tak puasa? Boleh puasa, memang wajib puasa pun, kena puasa. Dia mandilah. Sebab lagi nak sembahyang subuh, macam mana tak mandi? Tapi kalau orang haid, orang nifas, tak boleh puasa. Haram dia berpuasa. Menyerah dirinya pada suaminya supaya mewatik akan dia. Itu juga isteri tak boleh. Kalau dia dalam keadaan haid dan nifas, dia haram dia menyerahkan diri dia untuk disetubuhi oleh suami dia. Haram. Tak boleh dalam keadaan haid. Bergurau-gurau dengan suami pada barang yang antara pusat dan lututnya. Ini semua untuk suami isteri lah. Dalam keadaan haid, tolong jaga, jangan terbabah. Sebab tu dia kata tak boleh, haram bermesra bawah barang yang antara pusat dan lututnya. Pusat dan lututnya. Niat mengangkat hadas besar. Baik. Jadi itulah benda-benda yang diharamkan kita buat ketika berjunub untuk orang lelaki. Untuk orang perempuan, haid dan nifas ditambah lagi perkara-perkara yang diharamkan. Okey, baik, kita ada beberapa soalan. InsyaAllah kita jawab apa-apa soalan-soalan yang ditimbulkan. Pertama, ada soalan pada Khairil Rizal. Kalau aksiden kaki berbalut tapi tempat lain, boleh kena ayak? Nak wuduk macam mana? Kalau aksiden kaki berbalut tapi tempat lain boleh kena ayak? Ya. Kalau mengikut bagaimana mazhab Syafi'i yang kita belajar tadi,
Makna dia kalau kaki tu berbalut, kaki tu tak boleh kena ayak. Maka macam mana kita nak buat? Kita ambil uduk macam biasa. Niat uduk, basuh muka, basuh tangan, sapu ayak di kepala. Kita sunat, kita sapu telinga. Sampai kat kaki, kaki mana yang balut? Kaki kanan, basuh kaki kiri. Kaki kanan jangan basuh. Kita kata tak payah basuh lah sebab kena balut, sagi nanah sebagainya. Maka hak kanan tadi ni macam mana nak buat? Pasal tak boleh kena ayak. Ganti dia dengan tayamum. Ambil debu, sapu ke muka, sapu dua tangan. Tayamum tu ganti kaki kanan yang berbalut. Baik, tu yang pertama. Saudara abang makhluk kita ada tanya, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kalau bagi salam yang pertama, kalau bagi salam yang pertama, kalau kita kalih kepala belah kiri dahulu, apa hukumnya? Sah tak semayang tersebut? Sah semayang, cuma makruh pasal sunat berpaling ke kanan dahulu. Benda makruh ni dalam semayang iaitu bila mana kita meninggalkan yang sunat, jadilah makruh. Perkara makruh, meninggalkan yang sunat. Kita tinggal baca surah, makruh. Kita tinggal zikir, tasbih, rokok, kita tinggal. Itu semua sunat, kita tinggal. Maka hukumnya sah semayang, tapi makruh, kuranglah pahala. Kita patut sunat bagi salam pertama menghadap belah kanan. Tiba-tiba kita pergi menghadap belah kiri, kita kalih belah kiri, maka kita tak buat sunat. Bila kita tak buat sunat, hukumnya makruh. Wallahu alam. Baik, jadi kita guna dulu ayak dulu, lepas tu mana yang tak boleh kena ayak baru kita tayamum. Ingat tayamum ialah sapu debu ke muka kita dengan dua tangan kita, bukan sapu anggota hak tak boleh kena ayak tu. Bukan sapu debu dekat anggota yang tak boleh kena ayak. Kaki kita yang tak boleh kena ayak, bukan ambil debu pergi bubuh kat dia, tak. Ganti dengan tayamum. Tapi syarat dia kena ambil uduk dulu seperti biasa. Kena ambil. Tu untuk tak ada ayak, untuk anggota yang tak boleh kena ayak. Bukan cerita tak ada ayak. Kalau tak ada ayak, nak ambil uduk macam mana? Gantikan tayamum lah. Baik. Wallahu alam. Terima kasih pada semua yang ikuti kuliah saya pada pagi ini. InsyaAllah kalau ada apa soalan, kita jumpa besok lagi. Kita akan cerita pasal istinja pula. Istinja. Ni pun cerita pasal istinja ni penting. Kerana kita lah ni zaman berubah. Kita pergi airport, tak ada ayak nak basuh najis. Macam mana nak buat? Kita akan ulas isu-isu moden yang mungkin timbul. Nak pakai tisu, macam mana? Lantandah tak ada ayak. Mereka tak sedia ayak. Pergi Bangkok contohnya, tak ada paip. Ayak adalah ayak tu. Jadi macam mana kita nak istinja? Kita nak istinja. Bolehkah nak guna tisu tu? Kita akan jumpa pagi esok, mengulas perkara-perkara yang mungkin timbul dalam kehidupan kita yang baru, dan juga kita baca apa yang ditulis oleh Tok Guru kita ni. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf dan silap dan salah. Mudah-mudahan semua sihat belaka dan sentiasa duduk di rumah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.